Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke Mona Lisa ni pada tahun 2013 dan ketika tu saya guna iPhone 4. iPhone 4 ni dia pakai single core chipset and harga dia agak mahal lah. Actually iPhone 4 saya tu saya bawa balik dari Jepun. Harga iPhone 4 ketika tu lebih kurang dalam RM3,000 Malaysia dan anda kena tahu RM3,000 Malaysia pada 2013 adalah satu nilai yang sangat besar kalau nak dibandingkan dengan RM3,000 Malaysia pada 2022 ni. Atau kalau nak kena dengan tema perbincangan kita, kalau anda dapat afford ataupun anda dapat miliki iPhone 4 ketika tu anda dah consider sebagai bangsawan, anda akan dipandang dengan pandangan yang mulia, yang terpuji compare dengan sekarang. Sekarang anda pakai iPhone pun orang macam Android lagi bagus ke, akan berlaku perbahasan macam tu kan. So balik pada cerita kita, 2014 Lenovo, kita panggil era smartphone Lenovo. Semua nak pakai Lenovo ketika tu sebab Lenovo mampu tawarkan kepada kita smartphone yang murah pada harga RM500 Malaysia tapi quad-core processor. Ada 4 core processor. Saya macam pelik kenapa berlaku perbezaan yang ridiculous macam ni. Kita faham perbezaan brand tu sendiri, Apple lawan dengan Lenovo, US lawan dengan China, tapi takkanlah beza sampai level tu kan. 500 dengan 3,000 kot. Dahsyat. Tapi time tu saya tak jumpa jawapan. Saya tak tahu apa yang menyebabkan perbezaan ni berlaku. So, saya teruskan kerjaya saya dekat Mona Lisa sebagai jurujual. Day by day, time by time, saya nampak benda yang lebih kurang sama berlaku dekat produk-produk lain. Macam laptop kita letak 2 laptop dari brand yang berbeza tapi spesifikasi dia sama. i5 RAM 8GB, 8GB, hard disk 1TB, 1TB. Tapi yang belah kiri ni harga dia murah RM300 Malaysia compare yang belah kanan. Kenapa benda ni berlaku? Saya godek dan yes, sekarang saya dah jumpa jawapan dia. Actually ada banyak sebab, cuma dalam video kali ni saya akan kongsikan dengan anda 3 trik brand-brand smartphone, laptop besar-besar ni dia guna untuk jimatkan kos dia. Of course bila jimat kos, mereka dapat jual pada harga yang murah supaya jualan mereka tinggi lah. Dan kalau anda tahu, anda mesti macam jahat gila apa cerah. Apa-apa pun layan intro dulu. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, video kali ni tak ada presentation yang bombastic, tak ada guna perkataan-perkataan teknikal yang anda kena fokus untuk faham apa yang saya nak sampaikan ni. Dia bersifat podcast, so anda boleh buat kerja anda ataupun anda boleh main game sambil dengar saya berletter. InsyaAllah anda akan faham. Macam saya bagi tahu kepada anda tadi, sebenarnya ada banyak cara brand-brand ni guna untuk rendahkan kos pembuatan satu-satu produk, tapi saya just pilih 3. Saya bimbang video ni jadi panjang gila, that's why saya decide untuk cerita 3 benda yang ataupun 3 trik, 3 cara yang digunakan secara meluas oleh brand-brand ni lah. Yang pertama, bunyi dia sangat simple, bunyi dia sangat biasa, tapi ini adalah common practice untuk brand-brand ni, iaitu mereka pilih komponen-komponen yang performance dia rendah, yang orang tak fokus sangat bila nak beli satu-satu produk tu. Macam contohlah, mereka keluarkan satu smartphone, yang mana smartphone ni mereka nak cuba sampaikan message kepada audience, dia punya kamera lawa gila. Mereka nak jual kamera dekat smartphone ni. So unique sales point untuk smartphone ni ialah kamera dia cantik. So anda pergilah dekat YouTube ke, anda pergilah dekat Facebook ke, anda pergilah dekat TikTok, anda akan nampak iklan-iklan mereka, video-video mereka memang fokus kepada kamera sahaja. Anda pergi dekat website mereka, ada 5 page boleh kata 3 page ni cerita pasal kamera semata-mata. So dalam kepala otak kita ni, tanpa kita sedari, kita dah tengok okey, smartphone A kamera, smartphone A kamera, dia dah jadi macam tu. Tapi dalam masa sama, brand ni dia rendahkan komponen-komponen lain. So macam contohlah, kamera dia 64 megapiksel, tapi bila kita tengok skrin HD saja, ataupun maybe kamera dia 128 megapiksel, dia punya speaker mono saja, ataupun maybe mereka rendahkan after sales service mereka, warranty yang mereka boleh bagi sampai 1 tahun, mereka pendekkan kepada 6 bulan sebagai contoh. So ini satu cara yang mana mereka guna untuk rendahkan kos pembuatan produk mereka. Mungkin ada yang akan tanya, alah habis cerah,
takkan tak study dulu sebelum beli kan? Realitinya, saya kan menjual dekat Mona Lisa dari 2013 sampai sekarang kan. Boleh kata kebanyakan pelanggan dia tak study produk yang mereka nak beli. Mereka datang ke kedai, mereka minta recommendation and mereka just jadi pak turut saja. Apa yang salesman tu kata, mereka iakan sahaja. Kecuali kalau laptop Kalau laptop, untuk laptop gaming biasanya yang datang beli tu dia dah tahu. Okey, prosesor apa dia nak, grafik card apa yang dia nak, RAM tu boleh upgrade ke tidak. Untuk orang yang nak beli laptop gaming biasa mereka tahu. Tapi kalau laptop biasa ni, mereka just dengar apa yang salesman bagi tahu. So, mungkin ada juga yang akan pertikai kan. Kalau macam tu, salesman tak bertanggungjawab lah. Habis cerah, kenapa salesman tak cerita je keburukan-keburukan tu kan? Dia, macam saya bagi tahu tadi lah, brand ni, dia memang nak highlight kepada dia punya unique sales point tu gila-gila punya lah. Point jualan mereka tu gila-gila. Macam kamera tadi lah. So, apa yang mereka buat, mereka akan hantar trainer mereka ke kedai-kedai ni, train jurujual, cerita pasal kamera semata-mata. Even jurujual tu pun sebenarnya tak ada knowledge sangat tentang benda-benda macam ni. Jadi, apa yang trainer tu bagi tahu, itulah yang akan disampaikan kepada pelanggan-pelanggan. That's why cara ni sangat-sangat berkesan. Itu yang pertama. Yang kedua ni, dia lebih kurang cara yang pertama, tapi agresif sikit, iaitu mereka buang feature-feature yang orang tak perasan, orang takkan perasan ataupun orang jarang guna lah. Macam contoh, masa saya start jual smartphone Lenovo tu kan, tadi saya tanya anda, saya kan bagi tahu yang kenapa berlaku perbezaan yang ridiculous gila antara smartphone Lenovo dengan iPhone tadi kan. Salah satu dia yang saya perasan, kebanyakan smartphone Lenovo ketika tu dia tak support OTG. Maksudnya kita tak boleh beli OTG micro USB, kita masukkan pendrive and layan movie dekat situ, tak boleh buat. Kebanyakan smartphone Lenovo tak boleh buat benda tu. And macam contoh lagi, Realme GT Neo 2 yang saya puji gila-gila dia punya thermal performance. Bayangkan anda main Genshin Impact, anda tak rasa panas langsung dekat smartphone dan dia punya performance smooth gila. Itu pun dia ada satu kekurangan yang orang tak tahu selagi orang tak beli dan tak nak guna. Dia punya USB-C port tu, walaupun kita boleh guna dark charge, dia laju gila charging dan sebagainya, tapi yang dia bagi kepada kita hanya 2.0. Apa kelemahan USB-C 2.0? Kalau anda nak stream, anda nak pasang smartphone anda ke capture card ke laptop untuk anda stream kan, tak boleh. Tak boleh buat. USB-C 2.0 tak boleh keluarkan display. Itu masalah. Cuma macam saya bagi tahu, siapa sangat nak buat benda tu kan? Hanya mungkin kalau yang 100 orang beli, mungkin ada 2, mungkin ada 3 sahaja. Jadi dengan cara tu mereka dapat jimatkan kos. Saya bagi contoh lagi. Kalau anda pergi dekat kedai-kedai komputer, macam contoh Mona Lisa lah kan, anda akan jumpa banyak laptop yang harga RM2,000 Malaysia. Spesifikasi dia nampak tinggi dah, tapi hakikatnya dia tak boleh nak upgrade. Macam contoh Honor ataupun Honor Magic Book ataupun Huawei MateBook dia datang dengan Intel Core i3, RAM dia pun dah 8GB, SSD 256GB, cantik gila. So orang akan beli, harga dia murah dalam 1,700 macam tu. Tapi bila orang beli, katakan dia nak upgrade RAM, dah tak boleh sebab memang RAM tu dia dah soldered dekat situ and tak ada slot RAM, tak ada slot tambahan. Adakah Huawei ataupun Honor bagi tahu kepada jurujual yang dia punya laptop ni tak ada slot RAM untuk upgrade? No, Huawei tak akan bagi tahu benda tu. Jurujual hanya tahu bila mana ada pelanggan tanya dan dia buka. Kalau dia pandai buka lah, kalau dia tak pandai buka sampai akhir, dia orang tak akan tahu yang laptop tu tak boleh nak upgrade RAM. Padahal dalam common sense untuk laptop kita boleh upgrade RAM kan. So dengan cara mereka buat macam tu, mereka akan rendahkan dari segi motherboard laptop tu. So kan bila kita beli PC gaming kan, motherboard dia ada banyak chipset kan. Ada chipset yang dia punya motherboard tu ada 2 slot RAM, support sampai 64GB kan. Ada juga motherboard yang 4 slot RAM, dia support sampai 128GB RAM capacity. So the same thing goes to laptop. Cuma laptop ni orang tak berapa concern sangat chipset untuk motherboard. Apa yang orang selalu tengok? Processor, lepas tu graphic card, lepas tu RAM, storage and juga dia punya screen. Warranty orang tengok jugalah. Tapi chipset apa motherboard laptop tu pakai, orang tak berapa concern. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ni, dia baru sahaja diamalkan dekat smartphone recently lah. Tapi kalau dekat laptop tu dah lama ada benda ni. Recent pun rasanya 4-5 tahun dah. Basically apa yang mereka buat ialah mereka cari syarikat-syarikat software untuk support sikit mereka punya kos pembuatan tu, dengan cara mereka akan bagi space dekat
company tu masukkan software ataupun apps mereka dalam produk tu. Saya bagi contoh, kalau dulu anda beli HP kan, laptop HP, dia dah pun datang dengan antivirus Norton ataupun maybe kebanyakan laptop sekarang dia dah pun datang dengan McAfee punya antivirus trial. Kita nampak trial kan, kita fikir macam oh ni mesti HP install free je untuk kita sebab trial 3 bulan kita boleh test kan. Hakikatnya McAfee ke Norton ke, mereka kena bayar kepada HP untuk letak produk mereka ke dalam sana. Dia sebab dia consider as cost marketing lah. Sama juga dengan kebanyakan laptop sekarang, kita panggil OPI laptop, yang mana laptop tu dia dah datang dengan Microsoft Office 365 selama setahun, ada juga lifetime. Yang ni mereka dapat, yang ni Microsoft akan bayar kepada mereka. Bayar pun dalam erti kata lain, Microsoft akan rendahkan kos key Microsoft yang brand-brand ni belilah. So ini cara mereka dapat rendahkan kos pembuatan. Kalau smartphone kan, mungkin anda lebih biasa dengan perkataan bloatware lah. Bloatware, B-L-O-T-W-A-R-E. So kalau smartphone, anda boleh tengok ada setengah smartphone dia dah masukkan iklan dekat sana. Bila kita turn on kita punya internet, kita akan nampak ada iklan yang naik. Bila kita pergi dekat setting, dia tak selalu nampak, time by time dia akan naik. So itu adalah kita kata cost ataupun income mereka. Income ni mereka akan tolak dalam mereka punya kos pembuatan itulah. Iklan dekat smartphone ni ada 2 jenis. Satu yang memang mereka cari pelanggan mereka, satu lagi maybe mereka guna something like Google Ads punya. Makin ramai orang tengok, makin banyaklah duit mereka dapat. Tapi biasanya untuk nampak akan professionalism mereka akan pergi approach ke syarikat-syarikat yang nak iklankan. Dia macam billboard lah, lebih kurang macam tu. So ini 3 cara bagaimana brand-brand besar dia treat pelanggan ataupun dia treat dia buat dekat produk mereka supaya mereka dapat jual pada harga yang murah. Untuk kita atasi masalah ni supaya kita tak tertipu dengan trik mereka ni, nak tak nak kita kena study dulu produk-produk ni. That's why anda kena tonton review-review dekat channel YouTube Mona Lisa ke, dekat Fazli Halim ke, Wiser, Amas ataupun Izami Gadget ke. Anda kena follow channel-channel macam ni, then baru anda tahu apakah yang bagus tentang produk mereka. But to be honest dengan anda kadang-kadang saya pun tak tahu dia punya produk tu macam mana, sebab kita punya masa review produk tu kadang-kadang limited. So kita dapat test beberapa item sahaja. Lagi-lagi kalau kena buat PC PC gaming, nak set up, nak pasang PC tu satu hal dah. Lepas tu nak buat benchmark, lepas tu nak compare something like that. Dia memang makan masa yang sangat-sangat panjang, and dia jadi lagi masalah bila mana brand tu dia dah tetapkan, okay, nak publish pada 20 hari bulan. Masalahnya barang sampai pada 17 hari bulan. Macam mana tu kan? Apa-apa pun saya akan kongsikan beberapa trik lain yang digunakan oleh brand-brand ni untuk menjimatkan kos pembuatan mereka supaya mereka dapat jual pada harga yang murah pada masa akan datang. That's why anda kena subscribe channel YouTube Mona Lisa supaya anda tak tertinggal kapal. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.